Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita sambung fungsi trigonometri 6.5, topik 6.5, rumus sudut majmuk dan rumus sudut berganda. Okay, rumus sudut majmuk dan rumus sudut berganda. Okay, sekarang kita akan membuktikan identiti trigonometri menggunakan rumus majmuk, sudut majmuk. Apa itu rumus sudut majmuk? Okay, kita tengok. Sin A tambah B sama dengan sin A cos B tambah cos A sin B. Ini kita panggil sudut majmuk. Kalau sin A tolak B sama dengan sin A cos B tolak cos A sin B. Okey. Untuk cos A tambah B sama dengan cos A cos B tolak sin A sin B. Cos A tolak B sama dengan cos A cos B tambah sin A sin B. Nampak? Okey. Tan A tambah B sama dengan tan A tambah tan B per 1 tolak tan A tan B. Tan A tolak B, tan A tolak tan B tak. Per 1 tambah tan A tan B. Okey, benda ni adalah sudut majmuk. Okey? Okey, kita pergi ke contoh 20. Kita terus ke contoh 20 menggunakan sudut majmuk tadi. Okey. Cari nilai bagi setiap ungkapan yang berikut menggunakan rumus sudut majmuk. Seterusnya, semak jawapan yang diperoleh menggunakan kalkulator. Okey. Okey. So, untuk A, kita tengok untuk A. Macam mana nak guna sudut majmuk tu? So, A adalah sin 63 darjah cos 27 darjah tambah cos 63 darjah sin 27 darjah. Okey, ini adalah, awak tengok. Apa rumus kat sini? Sin. Okey, awak tengok kat sini. Sin A cos B tambah cos 63 ni adalah A, sin 27 ni adalah B. Nampak? So, mana dia? Sin A cos B ini tambah cos A sin B. So, sama dengan sin A tambah B. So, apa dia A dengan B dia? Adalah A dia 63 darjah tambah B dia 27 darjah. So, kita akan dapat kat sini sin 90 darjah. Jadi, sin 90 darjah adalah 1. Okey, boleh? Boleh? Okey, kita pergi ke C. Ke B. Okey, untuk B, cos 50 darjah, cos 20 darjah. Tambah sin 50 darjah, sin 20 darjah. So, A, B. Nampak? So, kat sini tulis balik formulanya. Cos A, cos B tambah 50 adalah A, B. Betul kan? Sin A, sin B. Mana dia? Cos A, cos B. Nampak yang ni kan? Tambah. Dia kata tambah. Tambah bukan yang ni tolak. Nampak tak? Yang ni tambah. So, kita ambil yang ni. Betul tak? Depan dia adalah sama dengan cos A tolak B. So, cos A tolak B adalah cos 50 darjah tolak 20 darjah. So, dapat cos 30 darjah. So, cos 30 darjah adalah, ini kalau tak ingat, buat segitiga. Sini 60, sini 30 darjah. Okey. So, kat sini 1. Okey, kita rujuk kepada segitiga sudut tegak. 60 darjah, 30 darjah. Kat sini 1. Kat sini set 2. So, kat sini adalah set 2 pula. Sini adalah 2. Sorry. Sini adalah 2. Jadi, dia punya sisi adalah 2 kuasa 2 tolak 1 kuasa 2 dapat 3 kuasa 2 punca kuasa 3 kuasa 2 pula dapat 3 kan. 4 tolak 1 dapat 3.
So dapat 3 punca kuasa. Nampak? So kat sini set 3. Okey. So bila dia kata cos 30 darjah, cos adalah sebelah bagi hipotenus. So cos adalah sebelah bagi hipotenus. Set 3/2. So dapatlah jawapan. Okay, faham? So kita pergi ke soalan C. Okey, untuk C, tan 70 darjah tolak tan 10 darjah per 1 tambah tan 70 darjah tan 10 darjah. So kita tukarkan dia A, B tan A, so sini A, sini B. Tolak tan B per 1 tambah tan A tan B. Mana dia? Ni betul tak? Ni. So sama dengan tan A tolak B. Bermaksud tan A adalah 70 darjah tolak 10 darjah. So kita akan dapat tan 60 darjah. So tan 60, ingat tak segitiga tadi tu? 60 darjah, 30 darjah, 2, 1, set 3. So kalau tan 60 darjah, tan adalah tentang sebelah. Tentang set 3. Tentang sebelah bagi 1. So set 3. Okey, selesai. Okey, boleh? Okey, sekarang kita pergi ke contoh 21. Okey, contoh 21. Buktikan setiap identiti yang berikut. Ini pembuktian melibatkan rumus sudut majmuk. So kat sini kita tengok A. Sin 90 darjah tambah A sama dengan cos A. Nampak? So kita buktikan sebelah kiri. So sin 90 darjah adalah yang ni, nampak ni? Okey, so sin A B. Nampak? So sin A cos B tambah cos B pula. Sin 90 darjah cos A. Okey, ini apa tak? Okey, tambah cos A dia 90 darjah sin B. Okey, dia dah guna A yang A kan, jadi awak jangan confuse kat situ. Okey. Okey, so kat sini kita akan dapat sin 90 darjah adalah berapa? Sin 90 darjah adalah 1. Cos A tambah cos 90 darjah adalah kosong darab sin A. So kat sini kosong darab sin A adalah kosong, betul tak? 1 darab cos A adalah cos A. So sama, terbukti. Okey, boleh? So kita pergi ke soalan 2B. 2B, contoh 21B. So untuk B, sin X tambah pi per 6 tolak sin X tolak pi per 6 sama dengan cos X. Okey, so kat sini kita tengok mana A, mana B. So kita letak sini A. Jadi B. Nampak? So kat sini sin A tambah B kan? Sin A tambah B tolak sin A tolak B. Okey, so kita tulis ikut rumus dia. Kalau A tambah B yang ni, so sin A cos A tadi apa tadi? A tadi adalah X. Nampak? Sin X cos pi per 6 tambah, salin je ni cos X sin pi per 6. Okey, selesai yang ini. Kemudian tolak. Tak muat tu cikgu sambung. Bolehlah. Okey, tolak. Dia kata sin X tolak ini pula yang ni. So ambil yang ni. Okey, so sin X cos
pi per 6 tolak cos X sin pi per 6. Tutup balik kurungan. Okey, so kat sini kita boleh kembangkan dia. Sin X cos pi per 6 tambah cos X sin pi per 6 tolak sin X cos pi per 6. Tolak-tolak jadi apa? Tambah cos X sin pi per 6. Okey. So kat sini mana yang sama? Yang ni boleh tolak dengan ni, betul? Bila tolak jadi apa? Kosong. Okey, so apa yang tinggal? Ni dan ini. Dia tambah. Bila tambah dia adalah 2 cos X sin pi per 6. Nampak? Okey. 2 cos X sin pi per 6. So, sin pi per 6 ni adalah, yang ni adalah 2 cos X 1 per 2. So, kat sini, ni dengan ini boleh cancel. Kita akan dapat cos X. So, terbukti. Okey, boleh? Okey, kita pergi ke contoh seterusnya. Okey. Okey, dalam contoh 22, kita tengok. Tanpa menggunakan kalkulator, cari nilai yang berikut. Kita nak gunakan rumus sudut majmuk. Okey. So, nak cari nilai yang berikut. Untuk A, sin 105 darjah. Okey. Kita boleh guna sudut 45, 60, berapa? 30, satu lagi 90. Okey, sebab kita nak guna yang segitiga yang ni. Ingat balik dulu. Okey, so sekarang sin 105 adalah sin 45 darjah tambah 60 darjah. So kat sini kita guna konsep apa? Sin A tambah sin B. So salin semua sekali, masukkan nilai A dan B dia. Sin 45 darjah cos 60 darjah tambah cos 45 darjah sin 60 darjah. Okey, so kat sini sin 45 darjah adalah berapa? Ingat ke tak ingat? Okey, kita kena refer balik segitiga ini. Kalau 45 bermaksud 1 kat sini set 2. So kalau dia kata sin 45 bermaksud sin adalah tentang, ambil sudut ni, tentang bagi hipotenus. Jadi 1 per set 2 darab. Okey, cos 60 kita akan guna segitiga yang ni. 60 darjah 30 darjah. Okey, so kat sini 1, kat sini set 3, kat sini 2. So kalau cos 60 darjah, cos yang tak ingat, semua ni kena ingat. So cos 60 darjah sebelah dengan hipotenus. 60 darjah sebelah dia 1, hipotenus dia 2. So 1 per 2 tambah cos 45 darjah cos sebelah hipotenus. Sini kita ambil sudut 45 darjah, cos dia sebelah hipotenus. Jadi 1 per set 2. Nampak? Okey, sin 60 darjah adalah guna sudut 60 darjah tentang hipotenus. Tentang dia pun set 3. Set 3 per 2. Nampak? So, darabkan. Okey, kat sini kita akan dapat 1 per, kita darab 2 ni Oh, okey. Okey, boleh juga 1 per 2 set 2 tambah
Ni darab dapat set 3 per 2 set 2. Nampak tak? Okey, so kat sini bawah dia set 2. Jadi sama kan? So, kita akan dapat 1 tambah set 3 per 2 set 2. Sekarang, kita tak nak set tu dekat bawah. Okey, so kita darabkan semua ini dengan set 2, set 2. Nampak tak? Okey, so dah darab tu, kita akan dapat okey. Darab set 2 tambah set 2 set 3 per 2 set 2 darab set 2 dapat 2. Nampak? So kat sini akan dapat set 2 tambah set 6 per 4. So inilah jawapan dia. Okey. Dia tak ada guna kalkulator, awak kena buat jawapan dalam bentuk set lah. Kalau awak buat jawapan dalam bentuk perpuluhan, terang-terang awak guna kalkulator. Okey, kita pergi ke contoh 22B. Okey, cari nilai tan 15 darjah. So, untuk B, tan 15 darjah. Okey, cari pasangan dia supaya ada dalam bentuk ini. Okey, so 15 darjah adalah tan 60 tolak 45 darjah. Nampak? So, tan 60 tolak 45 yang ni. So, kita guna tan 60 darjah tolak tan 45 darjah per 1 tambah tan A tan B. Okay, tan A tu berapa? Silap pula. Tan A adalah 60 darjah. Tan B adalah 45 darjah. Okey. Okey, so tan 60 darjah adalah tan 60 darjah. Tan adalah tentang dan sebelah. 1 per tan 60 darjah. Tentang dia 3. Set 3 per 1 tolak tan 45 darjah. 45 kat sini tentang sebelah. 1 per 1 per 1 tambah tan 60 set 3 per 1 darab 1 per 1. So kat sini akan dapat set 3 tolak 1 per 1 tambah set 3. Nampak? Okey. Kemudian 1 per 1 tu tak payah tulis pun tak apa. Okey. Dari sini kita tak mau set 3 tu kat bawah. So kita darab both dengan dua-dua kita akan darab dengan 1 tambah set 3 per 1 tambah set 3. Okey, kita darab dengan bukan tambah tadi, cuba tambahkan, kita darab dengan tolak. 1 tolak set 3 per 1 tolak set 3. So kat sini kita akan dapat, okey, kita akan dapat darab masuk So kita dapat set 3 ni darab sini dapat negatif 3. Ini darab sini dapat negatif 1. Ni darab sini dapat positif set 3. Betul tak? So per dengan yang bawah ni 1 darab 1 1 darab set 3 negatif set 3 set 3 darab 1 tambah set 3 ni darab dapat 3. Okey, ingat set 3 darab set 3 kita akan dapat set 9 sama dengan 3. Okey. Tu awak kena tahulah. Okey, so sekarang kat sini sama dengan ini dengan ini, dia jadi 2 set 3 tolak 4 per bawah ni 1 tambah 3 4 negatif
3 ni tak adalah, jadi kosong. Nampak tak? Tolak. Jadi kosong. So kita akan dapat 2 set 3 tolak 4 per 4. Kat sini kita boleh faktorkan dia. 2 bawa kat luar, set 3 tolak 2 per 4. Ke 4. Okay, kat sini silap sikit. Sorry. Sini negatif. Ya. Sebab apa? Set 3 darab negatif set 3. So dapat negatif 3. So 1 tolak 3 adalah negatif 2. Nampak tak? So kat sini negatif 2. Bila dekat atas kan? Dekat bawah. Sorry. Ni betul lah 4 ni kat sini. Okey. 4 yang bawah ni. 1 tolak 3 dapat 2. Okey. So sini negatif 2. So kat sini negatif 2. Negatif 2. So kat sini awak boleh cancelkan 2 ni. So kita akan dapat negatif set 3 tolak 2 kurungan. So akan dapat 2 tolak set 3. Okey, boleh faham? Kena ikut sikit-sikit. Okey, boleh? So dia ada silap tu, kena careful ya. Ada kena hati-hati sikit pengiraan dia sebab dia melibatkan negatif positif. Betulkan balik yang mana yang tersilap tu. Okey. So next kita pergi ke contoh 23. Diberi sin A sama dengan 3 per 5 dan sin B sama dengan negatif 12 per 3. Dia bagi sudut tu di antara 90 bermaksud penting dia bagi ni sebab kita nak tahu apa? Sukuan dia. Okey? Okey, so kat sini untuk soalan A, dia bagi sudutnya di antara 90, betul tak? Kosong sampai 10 jadi sukuan pertama. Bila sukuan pertama, logiklah dia punya sin dia positif sebab sukuan pertama semua positif. Dia kata 3 per 5. Sin adalah tentang per hipotenus. Jadi tentang dia ni sudut 30 sudut tu. Okey, ni A 3 per 5. Tentang dia 3, hipotenus dia 5. Maka bawah dia 4. Okey, nampak? Macam tu nak susun dia. So untuk B, so kita buat B dia kata di antara 90 hingga 270. 90 yang mana? Sini 90, 270. Tak tahu mana satu. Tapi dia kata sin yang negatif. Sin negatif SS adalah sukuan ketiga. Nampak? SSTK. So dekat sukuan ketiga tan je positif. Sin dia negatif. Nampak tak? Okey. So kat sini B. B adalah 12. Sin B adalah negatif 12 per 13. Tentang dia mana? Tentang dia yang ni. So 12 hipotenus dia 13. 12, 13, 5. Okey? Macam gitu. Okey. So kita tengok A. Sin A tambah B. So rumus mana yang kita guna? Yang pertama. So kita akan dapat sin A cos B tambah cos A sin B. So sin A adalah tengok kat A. Sin A adalah 3 per 5. Cos B adalah, so B cos B. Dekat B ni mana cos dia? Dekat B cos adalah sebelah hipotenus. Okey, sebelah B mana? 5. Hipotenus dia 13. So, negatif 5 per 13. Nampak? Kenapa negatif? Sukuan ketiga ni cos negatif. Okey, tambah cos A. Cos A yang mana? Dekat A, cos dia sebelah hipotenus. Sebelah dia 4. Hipotenus dia 5. Sin B. Sin B yang ni lah dia dah bagi. Negatif 12 per 13. Nampak? So kat sini negatif 15 per 5 darab 13 dapat 65. Tambah 4 darab 12 dapat negatif 48 per 65. So kat sini negatif 15 tolak 48 per 65.
kita akan dapat negatif 63/65. So, itu jawapan dia. Okey, jelas. Mudah kan? Okey, kita pergi ke B. B tan B tolak A. So, tan B tolak A, ambil yang last kali ni sama dengan tan B tolak A. B tolak A. Jadi, tan B tolak tan A per 1 tambah tan B tan A. Nampak tak? Baik, terus balik. Follow je. Okay, so tan B dekat B ni, mana tan dia? Tan tentang sebelah. Tan B ni tentangan dia adalah 12, sebelah dia adalah 5. So, positif ke negatif? Positif kan? 12, 5. 12/5 tolak tan A adalah tentang sebelah. Tentang sebelah 3/4. Perbesar 1 tambah tan B 12/5 3/4. So, ke atas ni adalah 12. Okey, kita darab, samakan. Bawah dia kita darab 4. Darab 4. Sebab apa darab 4? Nak jadikan per 20 5 darab 4 darab 5. So, kat sini akan dapat 48/20 tolak 15/20. Tutup kurungan. Bahagi yang tengah ni, kita buat bahagi ni. Okey, 1 kurungkan 1 tambah 12. Ni pun kena darab. 48/20 tak payah darab tu sebab dia darab je kan. Darab je, bukan tambah tolak. Okey. 4 kali 1, 4 kali 3, 12. 3 kali 3, 9/5. Nampak? Okey, so kita akan dapat kat sini. Kalau tak nak permudahkan tu pun tak apa. Ada yang tak reti permudahkan macam gitu. Is okay. Buat je lah. Begini. So, berapa ni? 12. Berapa tadi? 4. 12 kali 3, 36. 5 kali 4, 20. Nampak? Okay, so kat sini 48 tolak 15. Kita dapat 33/20. Bahagi ni kita jadi darab. Ini jawapan dia berapa ni? Ni 20/20. 20 tambah 36, 56/20. Bila kita akan darabkan, dia akan jadi 20/56. Nampak? So, kat sini 33/56. Okey, selesai untuk contoh 23B. Okey. Okey, seterusnya kita akan pergi ke latihan kendiri 6.8. Okey, untuk latihan kendiri 6.8, buktikan setiap identiti trigonometri yang berikut. Okey, bila kita buktikan, kita ingat balik sudut majmuk tadi kan? Okey, so sudut majmuk ada di sini. Okey, tengok A. Sin X tolak Y tolak sin X tambah Y sama dengan negatif 2 cos X sin Y. Okey, Masya nak buktikan, kita ambil yang sebelah kiri. X tolak Y adalah yang ni. Okey, so sin X cos Y tolak cos X sin Y. Terbalik je tu kan? Senang je. Okey, tolak. Ni tolak yang ni. Nampak? Cuba buat sing. Tolak, tolak. Okey. Satu lagi adalah yang pertama sin X tambah Y. Jadi kurungan sin X cos Y tambah, dia tambah, kita tambah cos X sin Y. Okey. So, kat sini sin X cos Y tolak cos X sin Y tolak sin X cos Y tolak cos X sin Y. Nampak? Okay, so kat sini perhati betul-betul mana yang sama.
sin X cos Y dengan sin X cos Y. Tolak. So, kosong. Okey, so yang tinggal negatif cos X sin Y dengan negatif cos X sin Y. Ada berapa tu? 2. Betul tak? Dia macam boleh ubah. Satu ungkap negatif 1 ini, tolak negatif 1 ni dapat negatif 2 cos X sin Y. Okay. So, sama tak dengan dia punya sini? Sama. Jadi, terbukti. Okay, kita tengok soalan 1B pula. Okay, untuk 1B, okay, tulis. Tan A tambah pi per 4 sama dengan 1 tambah tan A per 1 tolak tan A. Makanya sebelah kiri ke sebelah kanan, kita buktikan sebelah kiri. So, tan A tambah, kita ambil yang ini. Nampak tak? So, tan A tambah tan pi per 4 per 1 tolak tan A tan pi per 4. Okey. Kemudian okey, so tan pi per 4 ni adalah tan pi per 4 adalah 1. Kalau awak tekan kalkulator, tan 180 darjah per 4 dapat 1. Okey, so kat sini terus buat tan A tambah 1 per 1 tolak. Ini dah 1 jadi tan A. So kat sini atas betulkan 1 tambah tan A per 1 tolak tan A. So terbukti samalah dengan di atas. Okey. So kita pergi ke C. Buktikan C cos X tolak Y tolak cos X tambah Y per sin X tambah Y tambah sin X tolak Y. Okey, ni awak memang kena careful tulis sebab panjang sangat. Okey, so sekarang kita tengok cos Y dulu yang pertama ke atas. Okey. So, yang ini, yang pertama ini adalah ini. So, hujung dia ni. Nampak tak? So, cos X cos B tambah sin X sin B. Tutup kurungan. Tolak, buka kurungan. Atas itu kan? Okey, cos X tambah B yang ini pula. Okey, so cikgu buat warna lain. Cos A cos Y, cos A pula cos X ya. Tolak sin X sin Y. Okey, B tadi. Ini Y kan? Okey, sorry. Okay, so Y. Confuse sekarang. Okay. So, per sin pula. Sin pula. Sin ambil yang mana? Yang tambah dulu kan? Yang tambah dulu adalah yang pertama. So, sin X cos Y tambah cos X sin Y tambah. So, ambil yang kedua. Sin X cos Y tolak. Okey, tolak cos X sin Y. Okey, so tengok. First ni, kurungan tu dibukakan. Cos X cos Y tambah sin X sin Y tolak cos X cos Y tambah sin X sin Y per, okey, bawah ni sin X cos Y, sin X cos Y
tambah sin X cos Y, kita akan dapat 2 sin X cos Y. Nampak? So kat sini cos X sin Y tolak cos X sin Y kosong. Okey? So kat atas pula sama dengan cos X cos Y tolak cos X cos Y kosong. Okey? So next, sin X sin Y tambah sin X sin Y, kita akan dapat 2 sin X sin Y per 2 sin X cos Y. Nampak? Sama dengan 2 ni cancel. Sin X cancel. So dapat sin Y. Yes, sin Y per cos Y. Sin Y per cos Y adalah, sin per cos adalah tan Y. So terbukti. Okey, boleh? Okey, kita pergi ke soalan 1D. Okey, untuk soalan 1D kita guna cot. So cot A tolak B sama dengan cot A cot B tambah 1 per cot B tolak cot A. Okey, kenapa pula cot ni tak ada pun dalam rumus? Okey, kita tengok sebelah kanan. Okey, kita buktikan yang sebelah kanan. Cot A, cot B tu sebab dia berpanjang kan? Okey, so cot adalah 1 per tan. Okey, tan adalah sin per cos. Jadi cot adalah cos per sin. Nampak? So atas dia adalah cos A per sin A darab cos B per sin B tambah 1 per, semua tukar, cos B per sin B. Tengok cikgu cakap B, cikgu tulis A, B. Tolak cos A per sin A. Nampak ni A, A. Okey. So kat sini akan dapat darab ni. Nampak tak? Okey. So kita akan dapat cos A cos B per sin A sin B tambah 1. Okey, 1 ni adalah 1 per 1 kan? So nak samakan bawah dia, sin A sin B sin A sin B. So ini adalah 1 juga. Okey, per, tabahlah awak buat per yang panjang itu. So sebenarnya sama dengan tu kat sini Okey, ni baru betul. So bawah ni samakan bawah dia, jadi atas dia akan jadi cos B sin A tolak cos A sin B per sin B sin A. Nampak? Okey. So kat sini kita buat kat tepi ni. Okey. Okey, sama dengan atas ni tambah je cos A cos B tambah sin A sin B per sin A sin B. Okey, ini untuk yang ni. Okey, per ni sama dengan kat tengah ni kan. Okey, per yang bawah adalah sin B sin A cos B sin A tolak, okey, salin je, cos B sin A tolak
cos A sin B per sin, terbalikkan boleh, sin A sin B. Okey, sekarang kita perlukan ruang yang besar nak buat dia sama dengan penghujung Okey, sekejap cikgu buat. Okey, kita tulis balik yang sini. Okey, cos A cos B tambah sin A sin B per sin A sin B. Okey, bahagi yang merah pula. Yang merah adalah cos B sin A, betul kan? Cos B sin A tolak cos A sin B per sin A sin B. Okey, so boleh padam ini. Okey, bahagi tu kalau kita tukar jadi darab, kita terbalikkan dua-dua kan. Okey, untuk atas ni cos A, tengok tengok terus trigonometri ni. Cos A cos B, cos A cos B, cos A cos B tambah sin A sin B. Maksudnya yang ni, nampak tak? Jadi cos A tolak B per sin A sin B. Ayat dia ni atas ni sama dengan yang ni, nampak tak? Okey. So bahagi jadi darab. Yang bawah jadi naik atas. Okey. Yang atas ni cos B sin A kat mana? Cos B sin A. Maksudnya sin A cos B. Sin A cos B dua ni. Tolak. So tolak cos A sin B. So inilah sin. Per sin A tolak B. Okey. Okey, seterusnya apa yang boleh kita buat adalah, mana boleh cancel, kita cancel. Ungkapan ni dengan ungkapan ni boleh cancel. So kita akan dapat cos A tolak B per sin A tolak B. Jadi cos dengan sin adalah, cos per sin adalah cot A tolak B. So terbukti. Okey, boleh? Okey, selesai nombor 1. Panjang sikit tajuk ni Okey, tanpa menggunakan kalkulator, soalan nombor 2 cari nilai bagi setiap yang berikut. So 2A, cos 75 darjah. So cos 75 darjah, awak tengok pasangan mesti ada sudut 30, 45, 60. So kat sini cos 75 adalah cos cos 30 darjah tambah 45 darjah. Hasil tambah ni 75. Betul? Okey, so bila guna cos tambah, sudut majmuk dia adalah yang ini. Cos 30. Sini A, sini B. Nampak? Cos 30 cos 45. Bila dia tambah, dia ada tolak. Sin 30 darjah sin 45 darjah. So kat sini cos 30 adalah apa? Boleh rujuk pada segitiga. Ni tu yang kena ingat. Okey, so segitiga cos 30, cos adalah sebelah hipotenus. Ni 30 darjah. Kita conteng pula. So sini 30 darjah. Cos adalah sebelah hipotenus, sebelah dia set 3/2. Nampak? Okey. Cos 45 darjah, tengok kat 45 darjah. Sebelah hipotenus 1/2. 1/2. Okey. Okey, so kat sini tolak sin 30 darjah. Sin adalah tentang hipotenus. Tentang dia 1. 1/2. Hipotenus dia 2. Sin 45 darjah adalah sin adalah tentang hipotenus. So tentang hipotenus darab 1/2. So kat sini kita akan dapat
Bawah dia set 3 per 2 set 2 tolak 1 per 2 set 2. So kita akan dapat set 3 tolak 1 per 2 set 2. So darabkan dua-dua ni dengan set 2 per set 2. Okay, so kat sini kita akan dapat darab semua sekali Okey. Set 2 darab set 3 tolak set 2 per 2 kali 2 4. Nampak? So kat sini akan dapat set 6 tolak set 2 per 4. Tak boleh guna kalkulator tau, kena kira sendiri. Okey, ni yang bawah ni tunjuk yang ni 2 set 2 darab set 2 bermaksud 2 darab set 4 bermaksud 2 set 4 adalah 2. So tu yang dapat 4. Nampak? Okey, selesai, kita pergi ke B. Okey, untuk 2B kosek 105 darjah. Kosek adalah kosek adalah 1 per sin. So terus buat 1 per sin 105 darjah. 1 per 105 tu adalah sin apa tambah apa? 60 tambah 45 darjah. So kalau tambah biar jadi 1 per. Kalau tambah dia akan dapat yang atas ni kan. So 1 per panjangkan je lah. Sin 60 darjah cos 45 darjah tambah cos 60 darjah sin 45 darjah. Nampak? So sama dengan 1 per sin 60 adalah berapa sin 60? Tengok balik. Sin 60 tentang hipotenus. Sin 60 tentang dia hipotenus. Set 3 per 2. Turunkan. Cos 45 darjah. Sebelah hipotenus. Sebelah dia hipotenus. 1 per set 2 tambah cos 60 darjah. Cos 60 darjah kat sini. Cos adalah sebelah hipotenus. Sebelah 1 per 2. Sin 45 darjah. Sin 45 darjah. Tentang hipotenus. Tentang 1 per set 2. So kita akan dapat kat sini. 1 per. Ni darab. Set 3 per 2 set 2 tambah 1 per 2 set 2. Okey, tak selesai lagi. So kita akan dapat 1 per set 3 tambah 1 per 2 set 2. Okey, apa nak buat lagi? Okey, kita sambung kat sini. 1 bahagi, warna lain lah. 1 bahagi set 3 tambah 1 per 2 set 2. So kita akan dapat kat sini 1 darab 2 set 2 per set 3 tambah 1. Okey, boleh. So dapat 2 set 2 per set 3 tambah 1. So nak darab dengan apakah? Ini kita darab dengan set 2. So kita akan dapat 4 per set 6 tambah set 2. Okey, dapat jawapan. Okey, bolehlah sebab kita tak guna kalkulator. Okey. Kita pergi ke soalan C, kod 195. Okey, so C kod 195 darjah. So kod 195, kod adalah 1 per tan. Sama dengan 1 per tan 195 darjah. Sama dengan 195 ni adalah hasil tambah tan 150 tambah 45 darjah. Okey. So kat sini tan, kenapa cikgu pilih tan 150 ni? Sebab apa? Nanti kita tunjukkan. Okey, so kita guna rumus tan.
1 per tambah dia akan yang dapat ni. Okey. So sebabkan dia 1 per, kita terbalikkan je lah terus. Boleh ikut. Boleh terbalikkan terus. Kita akan dapat 1 tolak. Yang bawah ni pergi atas, yang atas pergi bawah. Faham tak? 1 tolak tan 150 darab tan 45 darjah per tan 150 tambah tan 45. Okey, so tan 45 adalah berapa? Satu. Tan 45 ni adalah jawapan dia 1 okey. So kat sini kita boleh tulis 1 tolak tan 150 darjah darab 1 tak berubah lah tu kan. Okey, ni 1. So tan 150 darjah tambah 1. So kat sini kenapa 150 darjah? Sebab awak ingat segitiga ni, kalau sini sampai 150 darjah bermaksud sudut rujukan dia 30 kan. So dia adalah negatif tan 30. So 1 tolak negatif tan 30 darjah. Sebab sukuan kedua tan negatif. Per negatif tan 30 darjah tambah 1. Okey, 30 darjah. So sama dengan 1 tambah tan 30 adalah, mana tan 30? Tentang sebelah. 1 per set 3. Per negatif 1 per set 3 tambah 1. So kat sini, nak buat macam mana ni? Okey, kat atas dia adalah set 3 tambah 1 per set 3. Bahagi dengan kat bawah dia set 3 negatif 1 tambah set 3 per set 3. Okey, kat sini set 3 tambah 1 per 3 darab set 3 per set 3 tolak 1. So akan dapat set 3 tambah 1 per set 3 tolak 1. Okey, boleh? Okey, jelas? Okey, kita sambung ke soalan terakhir. Okey. Diberi cos X sama dengan negatif 13. 5 per 13. Okey, awak baca tu. Dan sin Y sama dengan negatif 3 per 5. Bila baca, kita terus lukis. Okey, lukis. Apa nak perlu dilukis? Sukuan segitiga dia. Nampak tak? Yang ni sukuan pertama dengan kedua. Cos negatif bermaksud dia sukuan kedua. So kat sini adalah X. Nampak? Cos sebelah hipotenus ya. Sebelah hipotenus, sebelah dia adalah 5. Hipotenus dia adalah 13. So, negatif lah. So, 5, 13, satu lagi 12 ni sudut tegak. Okey, untuk Y, sin Y dia di antara pi per 2. 180 per 2 adalah 90. 3 per 2 pi. 3 darab 180 bahagi 2. So, kita dapat 270. So dia adalah sukuan ketiga, kedua atau ketiga. Jadi sin yang negatif adalah sukuan ketiga. Nampak? So bila sukuan ketiga, cikgu lukis bawah ni. Okey. Negatif 3 per 5. Sin adalah, ni adalah Y. Tentang hipotenus. Tentang dia 3. 5 dia hipotenus. 3, 4, 5. Okey, nampak tak? Itu awak kena hafal lah tu. Okey, so kat sini kita tengok sudut identiti dan sudut majmuk. Okey. Okey, dari sini kita tengok A, sin X tambah Y. So, sin X tambah Y adalah sin X cos Y tambah cos X sin Y. Okey, so
Sin X adalah, mana sin X adalah, tengok kat X, sin tentang hipotenus. Tentang hipotenus. So, 12 per 13. Positif ke negatif? Positif. Okay. So, darab dengan cos Y adalah negatif 5 per 13. Tutup kurungan. Tambah cos X. Tengok X. Cos X adalah negatif 5 per 13. Sin Y. Sin Y adalah negatif 3 per 5. Cos X, sin Y. Ini cos Y, cos Y. Okey, salah. Cos Y kat sini Cos Y adalah sebelah hipotenus 4 per 5. Okey? 4. So, sukuan ketiga negatif. So, kat sini 12 darab 4 berapa? Negatif 48 per 65 tambah 5 darab 3 berapa? 15 per 65. So, kita akan dapat negatif 33 per 65. Okey, selesai. So, kita pergi ke B. Okey, untuk B adalah cos X tolak Y. So, cos X tolak Y yang keempat ni. So, sama dengan cos X, cos Y tambah sin X, sin Y. So, cos X adalah negatif 5 per 13. Cos Y, tengok kat Y. Cos sebelah hipotenus. Sebelah Y 4. Hipotenus dia 5. 4 per 5. Negatif. Tambah sin X adalah, tengok kat sin X. Tentang hipotenus. 12 per 13. Sin Y adalah, tengok Y. Negatif 3 per 5. Nampak? So, kat sini kita akan dapat 20 per 65 tolak 36 per 65. Kita akan dapat negatif 16 per 65. So, selesai. Okey, kita tengok yang C, cot pula. Cot X tambah Y. Cot X tambah Y adalah 1 per tan X tambah Y. Nampak tak? So, bila 1 per tan, tambah yang ni kan. Bila 1 per tan kita terbalikkan terus. Atas dia 1 tolak tan X tan Y per yang atas pergi bawah. Tan X tan tambah tan Y. So akan dapat 1 tolak tan X. Tan kat sini tentang sebelah kan. Tentang dia 12 per 5. 12 per 5. Sukuan kedua negatif. Nampak tak? Okey. Tan Y adalah 3 per 4. 3 per 4. Tan sukuan ketiga positif. Per tan X. Tan X ke atas. Negatif 12 per 5. Tan tambah jangan lupa tambah. Bukan semua darab. Tambah 3 per 4. Okey. So kat sini kita akan dapat 1 tambah darabkan 2 ni. 12 darab 3 36 per 20. Okey. Bahagi cuba bahagi macam tu senang. Okey, yang bawah ni samakan 5 kali 4 kali 4 negatif 48 per 20 tambah 4 kali 5 kali 5 15. Okey, nampak? So kat sini akan dapat ni 20 per 20. 20 per 20 56 per 20 bahagi jadi. Okey, bahagilah dulu. Negatif 48 tambah 15 kita dapat negatif 33 per 20. Nampak tak? Okey, so kemudian nak buat apa? Cuba bawa ke sini. Kemudian 56 per 20 bahagi jadi darab 20 per negatif 3. So kita akan dapat 56 per negatif 3. Okey, selesai latihan kendiri 6.8. Okey, kita akan sambung untuk topik seterusnya. Jumpa.